dilahirkan pada 1866 dengan nama Mat Kilau bin Imam Rasul oleh seorang ibu yang bernama Mahda. Dibesarkan dengan penuh didikan agama, adab dan kepahlawanan oleh seorang ayah yang dikenali sebagai Tok Gajah. Mat Kilau pada usia remajanya seorang yang pandai mengaji, berzanji dan bersilat. Bapanya Imam Rasul atau Tok Gajah adalah pembesar bergelar orang kaya Pulau Tawar, Jerantut Pahang. Tok Gajah adalah pahlawan Pahang. Bersama rakan-rakan sepermainannya, Mat Kelubi, Mat Ali, Mat Awang dan Mat Tahir, Mat Kilau meniti usia dewasa terasuh dengan agama, adab, akhlak dan keperwiraan. Menginjak dewasa, Mat Kilau dikahwinkan dengan gadis bernama Yang Cik binti Imam Daud, anak seorang guru agama Kampung Kedondong, Pulau Tawar, Jerantut. Lahirlah zuriat yang diberi nama Umar, Mat Ali dan Khadijah. Rukun damai keluarga ini dan rakyat Pahang di bawah pemerintahan Bendahara Tun Ali. Semenjak kejatuhan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, Pahang diperintah oleh Bendahara Tun Ali. Tun Ali mempunyai 2 orang anak, iaitu Tun Mutahir dan Tun Ahmad. Setelah kemangkatan Bendahara Tun Ali, maka bermulalah konflik pewarisan kuasa pentadbiran Kerajaan Pahang. Kedua-dua anak Tun Ali menabalkan diri menjadi bendahara. Terjadilah peperangan saudara. Tun Ahmad mendapat sokongan Tok Gajah dan Datuk Bahman. Akhirnya, Tun Ahmad menang dan ditabalkan sebagai bendahara Pahang. Waris Tun Mutahir bangun menentang Bendahara Tun Ahmad. Mat Kilau telah ditugaskan untuk mengetuai peperangan mewakili Kerajaan Pahang. Mat Kilau, Tok Gajah dan Datuk Bahaman telah berjuang mempertahankan Kerajaan Pahang dan akhirnya menang. Kepahlawanan Mat Kilau terbukti. Bendahara Tun Ahmad telah mengurniakan pangkat orang kaya budu kepada Mat Kilau atas kepahlawanannya. Mat Kilau adalah pembesar Pahang sebaris Tok Gajah orang kaya Pulau Tawar dan Datuk Bahaman orang kaya Semental. Mat Kilau, Tok Gajah dan Datuk Bahaman membantu Bendahara Ahmad mentadbir hasil hutan, hasil bumi Kerajaan Pahang dengan adil dan saksama. Pada 6 Ogos 1882, Bendahara Ahmad ditabalkan sebagai Sultan Pahang yang pertama, bergelar Sultan Ahmad Muazzam Shah. Inggris cuba campur tangan di Pahang setelah Johor, Selangor, Perak, Negeri Sembilan dikuasai mereka. Inggris datang meninjau Pahang dan mendapati masyhur dengan hasil bumi yang dinikmati kerajaan dan rakyatnya. Terjadi insiden pedagang Cina rakyat British bernama Go Hui ditikam berhampiran istana Sultan. Inggris menekan supaya Sultan bertanggungjawab jika tidak mahu peperangan. Mengelak pertumpahan darah, Sultan berunding dan akhirnya menerima Hugh Clifford dan J.P. Roger sebagai wakil Inggris dan penasihat Sultan Pahang. Sebagai penasihat Sultan,
Inggris memperkenalkan peraturan rakyat tidak dibenarkan membawa senjata seperti keris, pedang, tombak. Selain itu, tanah dan hasil bumi yang diusahakan rakyat dipajakkan kepada Inggris. Orang kampung dan pembesar marah. Datuk Bahman bangkit menentang penindasan ini, lebih-lebih lagi apabila Inggris ingin mengambil hasil bumi di Sementar. Kerana menentang, Inggris menasihati Sultan melucutkan pangkat orang kaya Sementar dan Datuk Bahman diburu. Mat Kilau bergabung bersama Datuk Bahman menentang penindasan Inggris terhadap penduduk kampung. Walaupun begitu, Tok Gajah bersikap berkecuali kerana beliau masih pembesar negeri dan pahlawan Sultan. Inggris cuba menyerang Datuk Bahman, Mat Kilau serta pengikutnya, tetapi mereka sukar dilawan. Walaupun Datuk Bahman dan Mat Kilau hanya menggunakan keris, parang dan tombak, berbanding Inggris yang menggunakan senapang dan meriam. Untuk tidak melibatkan orang kampung dalam kancah perbalahan dengan Inggris, Datuk Bahman, Mat Kilau serta pengikutnya berkubu di dalam hutan Pahang. Inggris mengambil kesempatan atas ketiadaan pahlawan seperti Mat Kilau dan Datuk Bahman untuk menyerang orang kampung, terutama yang menyokong dan membantu perjuangan Mat Kilau dan Datuk Bahman. Berita perlakuan Inggris sampai ke pengetahuan Mat Kilau dan Datuk Bahman. Mereka nekat menentang Inggris habis-habisan. Kawasan pentadbiran Lombong dan segala kepentingan Inggris telah diserang oleh Mat Kilau, Datuk Bahman dan pengikut setianya. Inggris terkejut dan tak mampu bertahan. Inggris meminta Sultan Ahmad untuk berbincang dengan Mat Kilau dan Datuk Bahman untuk tidak menyerang Inggris lagi, dan mereka bersedia untuk keluar dari Pahang. Mat Kilau dan Datuk Bahman menghentikan serangan dan gembira kerana berjaya akhirnya mengusir Inggris. Tetapi malangnya, ia suatu muslihat, bahkan Inggris menambah bala tenteranya untuk menyerang. Mat Kilau dan Datuk Bahman bangkit sekali lagi kerana ditipu Inggris. Berlaku peperangan yang sengit. Inggris menasihati Sultan untuk memberi keampunan kepada mereka dengan syarat mereka keluar dari kubu persembunyian. Mat Kilau dan Datuk Bahman tidak mahu terperangkap lagi dengan helah Inggris. Mereka teruskan perjuangan menawan Jeram Cakuh, Kuala Tembeling dan daerah yang lain. Tidak mampu melawan kehebatan Mat Kilau dan Datuk Bahman, Inggris membawa pendekar terbilang dari Perak, Datuk Awang Kelana, untuk beradu kekuatan. Namun, kehebatan ilmu persilatan Mat Kilau tiada tolak bandingnya. Dia tewas di tangan Mat Kilau. Inggris semakin terkejut dan menghasut Sultan dengan memberitahu bahawa pengikut Mat Kilau dan Datuk Bahman memberontak dan membunuh rakyat Pahang. Sultan menitahkan rakyat untuk tidak membantu Mat Kilau dan Datuk Bahman. Rakyat keliru di antara perjuangan bangsa dan titah Sultan. Inggris memaksa Sultan Ahmad untuk menitah Tok Gajah memburu dan menyerang Mat Kilau dan Datuk Bahman. Tok Gajah meminta kepada Sultan untuk beliau berunding dulu dan diperkenankan. Rombongan Tok Gajah beserta Inggris menaiki perahu. Di pertengahan sungai, Tok Gajah telah membocorkan perahu menyebabkan tentera Inggris lemas.
Tok Gajah nekat untuk bergabung bersama Mat Kilau dan Datuk Bahaman menentang Inggeris. 3 pahlawan ini akhirnya bersatu. Tanpa bantuan orang kampung, perjuangan Mat Kilau, Tok Gajah dan Datuk Bahaman terbatas. Selain itu, di antara pengikutnya ada gunting dalam lipatan. Mat Kilau, Tok Gajah dan Datuk Bahaman terpaksa berundur ke Kelantan. Sejak itu, jejak kehilangan mereka menjadi satu misteri. Akhirnya, pada Jumaat 26 Disember 1969, di Masjid Pulau Tawar, Mat Kilau mendedahkan dirinya. Pahlawan Mat Kilau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 16 Ogos 1970. Al-Fatihah.